Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah izinnya pada pagi yang mubarak ini. Hari ini kita dah masuk 13 Rajab 1441 Hijriah. Bersamaan hari ini ya Allah, iaitu 8 Mac 2020. InsyaAllah perkongsian kita berhubung bagaimana kita menegah daripada melakukan perkara, iaitu perkara yang menyebabkan anggota kita jadi berdosa. Di perkara-perkara yang menyebabkan anggota kita jadi berdosa, iaitu sambungan yang telah lalu, iaitu berhubung tentang tentang pasal bakhil, ya, bakhil, kedekut. InsyaAllah pada hari iaitu yang ke-6, pasal yang ke-6, kasihkan kemegahan, hubbud jah ada, ataupun dia makna hubbud jah ada, kasihkan kemegahan. Adapun dikasih, ya, adapun kasihkan kemegahan, hubbul jah nama dia, maka ia dicela oleh syarak. Oh, dia, aku ni nak tunjuk baju aku lawa, nak tunjuk, ya, semua nak tunjuk orang. Cincin je banyak. Apa khabar? Sihat ke? Nak tunjuk cincin dah. Hubbujah namanya. Bukan riak tu, hubuk dan tunjuk pegang. Riak lain, ya. Riak tu, ya, itu sebelah salah satulah sebahagian daripada, ya. Allah menjelaskan dalam surah Qasas ayat 83. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwa fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu aku jadikannya bagi orang yang tiada berkehendak ketinggian, kemegahan, tiada berkehendak, iaitu membinasakan orang-orang di dalam bumi, dan syurga itu bagi orang-orang yang takut pada Allah Ta'ala. Dia bukan ubujah. Dia nak buat ni dia takut Allah. Ni ubujah namanya. Dalam ilmu tasawuf dipanggil ubujah. Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang sahih, hubbul mali wal jahi bun yumbitani nifaq fil qalbi kama yumbitul ma'u qablu. Apa dia? Kasihkan kepada harta, kasihkan kepada kemegahan, itu menumbuhkan sifat munafik. Walauzubillah. Ya, sifat munafik di dalam hati, seperti air yang menumbuhkan sayur-sayuran. Kalau kita rasa cepat-cepatlah taubat, astagfirullahaladzim, ya, nama manusia tak, kereta aku ni boleh besar ni, atau perasaan orang tak tahu, tapi hati itu Allah tahu, ya. Jadi cepat-cepat taubat, astagfirullahalazim, ya. Tapi kalau kita, aku kereta besar, rumah besar, kerana ini, ya, Rasulullah suruh, ya, Rasulullah kata, ya, hendaklah kamu untuk menenangkan hati kamu itu, hendaklah kenderaan yang luas, ya, kenderaan yang mewah, untuk memudahkan ahli keluarga dan suruh dalam kereta jalan, ya tak? Seronok tak bawa anak isteri berjalan dengan kereta yang tak sempit? Ini wala, badan macam saya, ya, anak misalnya contohlah, anak ada 7, kereta pakai MyWi saja, wala, sakit kepala woi. Duduk di belakang bersempit-sempit. Anak 7, bayangkan, dengan nak bergaduh je, dengan nak bersilatnya, betul mudah, ya tak? Orang ada cucu lagi lah, tambah lagi dengan cucu, ya Allah Rabbi. Sebab itu dibolehkan, tapi niatnya kerana apa? Kerana kebajikan. Sebab kita nak kebajikan ahli keluarga kita. Sebab itu doa tu, ya, apa doa kita? Rabbi habli, ya, jalan, jadikanlah diriku, istriku, keluargaku, keturunanku qurrata ayun, ni sejuk dalam kehidupan kami, sejuk.
Kalau kita balik rumah seronok kan. Itulah. Islam tak menyekat kita sebenarnya. Ilmu tasawuf ini mendidik kita supaya kita berwaspada. Niat kita, innamal a'malu binniyat. Kalau niat kita kerana Allah, aku beli kenderaan baru ini untuk mudah aku berjalan, tidak rosak tengah jalan. Baru pun kadang rosak juga ya tak? Apa sebab kereta baru rosak? Tayarnya pancit. Saya tengok kereta, kesian mati, berhenti tengah jalan. Rupanya tayar je pancit. Kereta baru pun kalau kena paku pancit juga ya tak? Tayar baru pun. Itu sebab dia benda baru. Ya, benda baru. Tapi kita kena berdoa lah. Minta pada Allah. Sebab itu pentingnya doa. Doa mukhul ibadah. Doa itu jadikan ibadah dalam kehidupan kita. Ya. Jadi boleh kita, tak ada masalah. Tapi jangan pula menjadikan satu yang perkara mau menyebabkan Allah murka. Imam Ghazali menjelaskan dalam kitab ini, i'lam annal jaha wantisharu as-siti wa huwa mazmumun illa liman syaharahu Allah Ta'ala linashri dinihi wa dunyahu. Imam Ghazali pengarang kitab ni, apa dia kata? Ketahuilah olehmu bahawa kemegahan itu adalah masyhur, sebutan pada orang ramai sahaja, tapi dicela oleh syarak. Orang ramai, si fulan tu, ya. Dicela oleh syarak. Melainkan bagi orang yang dimasyhurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana memasyhurkan agama dan dunia. Contoh ya, kita tunjukkan kerana orang Islam ini kaya. Ini bagi orang Islam ni. Saya kadang-kadang minta maaf lah, ya. Ada ya bukan tak baik, ya. Dia mengadakan PES, mengadakan mahat tahfiz, okey. Tapi suruh anak-anak muridnya pergi nguntit derma ke kedai-kedai, tu saya tak setujulah. Ya. Tak setuju. Betul. Sebenarnya tak boleh macam itu, ya. Kalau ada pun dia tak sumbangan daripada siapa-siapa, ya, terus terang. Ya. Jadi pergi ke kedai-kedai, kadang kamu dari mana? Ya, pernah tak jumpa tuan-tuan? Saya kadang-kadang malam-malam pukul 11 juga kita kadang-kadang rehat dia. Pergi mana ni? Jalan-jalan highway tu. Datang, ya Allah, 2-3 orang. Dia kata, saya, kamu dari mana? Daripada baca tahfiz ini, sebutnya tahfiz tu. Ditunjukkan dia. Ya. Tak boleh sampai begitu, ya. Ingat tak dulu yang pakai baju hijau, putih, bawa surat khabar tu kan? Itu yang menunjukkan kita tu lemah. Yalah, ingat tak peristiwa dulu, ya, sebelum diharamkan. Ya, ingat tak? Tak boleh sebutlah nama tu, tapi ingat tak? Ada kutip derma sana, kutip derma sini, kesian. Ya, baru ni kesian, dia kata saya ni tak dapat pun nak kutip ini, tunjuklah betul. Tapi kesian juga, kita bagilah, bukan tak bagi. Tapi perempuan, anak dara, 2 orang, Allah, malam-malam pergi stesen minyak, minta derma. Malam, pukul berapa? 10. Itu tak layak bagi dia, ya. Tak layak. Jadi kita nasihat kamu ni, majikan kamu janganlah buat macam ni. Kalau waktu siang okeylah, ya tak? Tajuknya tu cantik. Tajuk cantik untuk kebajikan. Tapi tengoklah keadaan, ya, suasana. Masyarakat kadang-kadang takut pula, orang-orang yang macam itu jadi takut dia. Dia nak bagi bersalah betul ke tidak, ya tak? Jadi takut. Bukan dia kena takut. Sebab inilah berlaku. Jadi kita kita terangkan, jelaskan apa sebenarnya. Ya. Kalau kita buat tahfiz sekadar yang boleh, ya, kita mampu. Sebab orang kadang-kadang orang nak impak, betul? Saya macam saya contoh kadang-kadang, kalau kita buat tahfiz, kita memang kitab-kitab kita perlu adakan. Saya tak mau minta dari mana-mana kecuali orang yang nak menginfakkan. Saya pun impak, orang pun impak. Jadi kita dapat, orang pun dapat bahagian. Itu sebagai balasannya Allah.
Allah takkan miskinkan kita lah setakat itu, ya. Ya, utamanya kalau duit zakat memang digunakan boleh. 8 aslam, Ibnu Sabil. Kalau budak sekolah itu dia makan Ibnu Sabil kan. Kalau orang miskin dia ada 8 aslam. Daripada orang fakir, miskin, Ibnu Sabil, mu'allam, nah, lagi musafir, orang yang menanggung hutang terpaksa. Bukan menanggung hutang beli kereta besar, tak. Menanggung hutang terpaksa, anaknya nak belajar. Itu hutang yang terpaksa. Menanggung hutang, ya. Kemudian berdamaikan, ya. Betul Ibnu Sabil. Lepas tu fisabilillah, amil. Itu 8 orang yang berhak lapang gulungan. Ya. Anak yatim pun tengok anak yatim. Anak yatim kalau dia bapaknya kaya dulu, duitnya banyak, dia tak. Sebab itu anak yatim tak masuk dalam orang yang berhak menerima zakat. Kalau bapaknya kaya, hanya dia tidak boleh menerima harta sebab usianya di bawah 18 tahun. Itu je. Tapi kalau bapaknya miskin memang susah dia, itu berhak. Jadi golongan miskin. Ataupun dia belajar dalam golongan Ibnu Sabil. Jadi ada tempat-tempat yang kita boleh memberi kepada dia asbabnya, ya, boleh. Baik. Dikatakan oleh Sayyidina Ali Abu Talib yang diridhai oleh Allah, tazallal wala tashhar wala tarfa' zakhsaka lituskara bi'ilmin wa ghairihi waqtum wasmut taslam tasurrul abrara wa taghidul fujjar. Apa dia? Sahabat Rasulullah mengatakan, hinakan dirimu dan janganlah engkau masyhurkan dirimu, dan janganlah kamu mengangkat dirimu supaya disebut orang dengan mempunyai ilmu yang tinggi atau mempunyai kedudukan yang tinggi daripada orang lain. Sembunyikan dirimu dan pengetahuanmu serta diamkan, nescaya engkau sejahtera daripada kejahatan dan menyukakan orang-orang yang soleh dan menyakitkan hati orang-orang yang fasyik. Ya, beza ya. Semalam saya kuliah di Selancar 1 di Pahang, ya. Berhubung tentang fasik, orang bertanya apa beza fasik dengan fasik dengan mungkar. Kan ada dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada tak? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang mendirikan sembahyang dia terlepas 2 perkara. Sesungguhnya orang yang sembahyang itu terlepas dirinya daripada melakukan perkara yang fasyik, fahsya wal munkar. Fahsya ini selalu dilakukan asbabnya kerana dia memakan perkara yang dibenci oleh Allah, dilaknat langsung oleh Allah. Apa dia? Seperti rasuah, itu fahsya, keji, ya. Munkar lain. Munkar ni dia sama di munafik, lain, ya. Munkar ni fasik, tinggal sembahyang, tinggal puasa, tinggal zakat, rukun Islam yang 5 tu tak dibuat, itu namanya munkar. Kemudian apa lagi? Main judi, dia hal dia, berzina, ya, itu namanya munkar. Manakala fahsya ialah perbuatan yang menyakiti hati orang, ya, fahsya. Dia dinamakan juga munafikun, fahsya, seperti makan rasuah. Menyakiti hati orang tak? Kau bayar, kau tak bayar sekian, tak lulus kau punya projek, habis projek kamu. Oh, dia orang ni bagi projek besar lagi, kau kecil ya. Tak? Sekarang main WhatsApp, tok, ya tak? Okey, itu namanya fahsya. Seperti makan riba, duit riba.
Kalau kita dapat duit riba, macam mana Ustaz? Saya dulu bank dulu kan, duit riba tu macam mana? Duit riba boleh gunakan, tapi bukan untuk kita, bagikan kebajikan. Atau pejabat agama, pejabat mufti ke, selesai. Ya. Atau ke masjid, jadikan apa? Jadikan kebajikan. Atau tak apa, jangan kita makan. Tu duit riba, ya. Apa dia riba? Misalnya riba yang kita pergi letak duit kat bank, commercial bank, ya tak? Bukan di bank Islam, syariah Islam tak? Jadi kita boleh gunakan, letak, jadikan apa? Contoh pulang jawatan kuasa masjid ataupun surau, dah lepas lagi dah. Itu dapat duit-duit yang begitu. Ya, bukan duit curi ya. Duit curi itu dah menyakitkan hati orang. Ada juga, ya. Itu namanya fahsya. Sebab itu kita dah minta daripada Allah SWT supaya kita lindungi daripada fahsya wal munkar. Perkara ni yang keji di sisi Allah. Allah tak sukalah. Ya. Bila orang tak suka dia susah ya. Susah. Jadi kasihkan dunia. Susah ni. Baik. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu bi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nuqtihi minha wa ma lahu bil akhirati min nasibin. Allah menyebutkan dalam surah As-Surah ayat 20. Ya. Apa penjelasan Allah? Sesiapa yang berkehendakkan pahala akhirat, nescaya aku tambahkan di dalam pahalanya itu, dan sesiapa yang berkehendakkan pahala dunia, nescaya aku berikan kepadanya, dan tiadalah baginya apa-apa bahagian lagi di akhirat kelak. Ada dalam surah yang lain, wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Sama juga. Ya, kalau kau nak mendapatkan dunia lah dapat. Kalau nak akhirat dapat. Kita nak dua-dua. Oh, macam mana? Nak dua-dua kita dapat. Ya, sebab itu doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita nak dua-dua. Jadi kita boleh pilih. Kalau kita nak dua-dua, kita bagilah cara. Orang tak tahu. Misalnya ya, di mana-mana pun. Sebab itu kita kalau nak mengajak orang ramai berjamaah, di macam senang aja. Ya, di daerah di Sentul ada satu orang, satu doktor lah. Dia dulu kerja di pensyarah di Australia. Dia balik dalam 4-5 tahun dulu di Malaysia ni. Dia doktor. Dia isterinya profesor. Dia ambil dia belajar di Australia. Dia nak pergi satu surah tu, surah An-Nur namanya. Tak ramai orang. Macam mana gaya nak ramai? Diisytiharkan. Siapa-siapa kalau datang berjemaah, saya akan bagi RM5 seorang. Penuh. Budak-budak ramai datang. Itu tarikan. RM5 banyak, bukan RM1. RM5. Dia ada duit kan. Coba nak ramai. Ramai budak-budak. Bagus dia datang, dia bagi motivasi. Tak apa, bagi motivasi ni. Doktor ni punya baik ni. Ya, dia bukan bidang agama, tapi dia bagi motivasi. Ya. Lepas tu alhamdulillah ramai belajar. Orang-orang datang, budak-budak pun ramai, sampai sekarang ramai. Ya. Dia mula-mula bagi duit dia datang. So datang bagi duit seronok. Lepas daripada tu, dia bagi motivasi. Pelan-pelan kumpul semua, kita bagi motivasi. Akan datang, kau datang, kita ada makan, sarapan. Bagi sarapan. Rupanya, itu dia. Tarbiyah dia. Dunia yang mutakhir ni memang kena macam tu. Ya. Tak percaya. Ya. Di surau ni, kalau kita iklan. Ya, minggu depan, kita adakan doa tahlil sembelih 2 ekor kambing. Ramai. InsyaAllah. Betul tak? Kalau tak percaya nak cuba. Ya? Kalau boleh cubalah. Tak apa kita impakkan. Kalau boleh cuba. Ya. Minggu depan kita 2 ekor kambing golek. Datang orang. Bukan yang muda datang, yang tua pun datang.
Yang tak boleh datang boleh datang. Ni. Ini memang fitrah gitu. Ya. Sebab apa? Di masjid tempat saya itu, bila bulan raya, lepas raya itu, raya seminggu tu, dia adakan apa? Sambutan Aidilfitri. Sembelih kambing 4 ekor. Iklan tu beritahu. Allah penuh. Bertumpu-tumpu sampai ke belakang Allah. 4 ekor mana nak cukup? Ramai macam tu. Alah, dapat dia punya rasa, dia punya kulit pun, bukan kulit apa dia punya kaki pun dah alhamdulillah dah. Punya kiu tu. Ni sebab dunia sekarang ini kalau makan kambing paling laku. Lembu orang tak apa. Seekor lembu dia sembelih untuk buat sup. Tak ramai yang datang. Tak, kalau kambing pun. Ayam tak datang. Kurang, tapi kambing tak tahulah apa sebabnya. Ni kambing. Sebut lagi kambing panggang ni tak? Ifah kalau buat sekarang ada modal gitu buat. Tak. Iklan, tak kena iklan, bukan riak. Itu bukan riak, iklan, tak sebut nama. Ni tolong ni sebut itu riak. Tak? Tapi kita iklan bahawa Surau Irsyadiah akan mengadakan majlis tahlil ataupun ada kuliah. Tentu seekor kambing akan disembelih untuk akikah misalnya contohlah. Ramai tu insya-Allah datang. Ini tabiat sekarang. Dunia mutakhir ini, kambing ni je orang datang. Dia tak kira dekat ke jauh, dia dengar je dah. Ni. Cubalah sekali-sekali kalau yang mampu lah. Insya-Allah kita buat je. Yang mampu ya. Cakap dengan Haji Manap insya-Allah ada kambing. Ya Haji Manap. Di Negeri Sembilan ni murah sikit kambing ke tak? Murah sikit ya, kalau banding Kuala Lumpur. Ya. Dr. Hairi ni, nama tersebut dah mula lah. Doktor ni, dia boleh jumpa saya kambing ni, kambing yang dah siap tu. Kambing dah siap. Dia memang ada satu tempat di Kuala Lumpur tu, dia tahu. Dia padahal baru balik ke sini di Australia. Dia tahu tempat. Okey. Kalau nak kambing ni kata, bila order kambing, orang tu sembelih siap semua kati 600 saja siap. Kita masak sendiri. Tu. Kalau dia yang satu hari dipanggil kawan-kawan semua makan. Memang makan betul. 600 saja. Tapi masak masing-masing lah datang. Yang tolong masak ramai. Tolong makan lagi ramai. InsyaAllah. Ni lah. Jadi insyaAllah. Ini salah satu lah. Ya, kalau kita ada rezeki Allah bagi. Kita cuba ya. Cuba. Tak salah dalam Islam untuk meramaikan masyarakat. Kalau betul dapat pahala pula. Apa dia? Rasulullah menjelaskan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Riwayat Al-Baihaqi. Apa dia? Kasihkan dunia itu adalah kepala bagi segala kesalahan dan kejahatan. Sebab tu Rasulullah lagi menjelaskan dalam hadis yang lain, riwayat Muslim, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang-orang kafir. Kalau dunia memang sebab itu orang kafir lah, Cina dia cari duit dia. Tidak. Apa pasal dia cari duit banyak-banyak? Ini tahun baru lah. Nanti tahun baru tutup pintu, kita main judi lah dalam. Ada kumpul semua. Itu memang fitrah dia. Ya tak? Fitrah dia. Ya. Satu ketika saya berkawan, ada satu sahabat Cina lah. Dia money changer. Dia jual money changer. Dia kata, Haji, boleh belikan saya punya jam? Ini saya jam mau jual lah. Berapa? Murah saja Haji kalau mau ambil. Okey. Original dia punya jam apa? Rolex dia, original. Tengok tapi emas kita boleh beli. Nah, lagi pun dia tunjuk-tunjuk berapa? Okeylah 25,000 saja. Apa pasal ni mau jual? Dia kata, saya mau pergi inilah hari tahun baru Cina, saya mau pergi Genting Highland. Cina Limbang, Cina Limbang. Mau beli Genting Highland, itu best lah main. Sana bagus punya main. Dia cakap gitu Cina. Allah, dia punya berapi. Dia orang. Itu pahaman dia orang. Sebab itu dunia ini syurga bagi dia. Ya tak? Dia cari duit. Dia apa guna? Dia kata.
Memang fitrah dia kita. Kita Islam tidak. Kita Islam kesederhanaan. Ya. Kita sebab Islam ni ada caranya Rasulullah mendidik kita secara qanaah. Bukan tak ada duit, ada duit. Tapi qanaah sekadar. Tidak memberikan kepada kerosakan pemikiran kita, ahli keluarga kita, ya. Baik. Sabda Rasulullah SAW yang lain lagi dijelaskan yang diriwayatkan oleh Abu Naim. Apa dia? Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun fiha illa ma kana lillahi minha. Dunia serta kandungannya dilaknat, melainkan mana-mana bahagian yang dibuat kerana Allah. Apa saja, senang. Kita pergi ke masjid pakai baju baru kerana Allah, tak apa, dapat pahala. Tak dapat pahala. Kita beli kereta, ini mampu saya beli kereta, tak kisahlah. Tapi guna aku nak senang pergi masjid beribadah kerana Allah. Kita beli motosikal kerana Allah. Semua sabitkan kerana Allah, insyaAllah. InsyaAllah kita tidak dilaknat oleh Allah Ta'ala. Yang Allah laknat kita tu kerana aku kereta besar ni, aku boleh yang dulu ala riak wal apa? Dia riak dan ujub, heran diri. Ni ini yang khawatir kita heran diri, itu yang menyebabkan Allah murka. Yang kita patut tak perlu heran, sebab Allah yang bagi. Apa nak heran pula? Aku kaya, Allah yang bagi, buat apa heran pula? Apa nak tunjuk orang tak? Allah bagi, semua Allah bagi, tak? Aku sihat bila Allah bagi. Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbatan ma'in. Jika dunia itu pada Allah seberat sayap nyamuk. Kalau dunia itu seberat sayap nyamuk, macam mana diibaratkan sayap nyamuk? Kita pukul nyamuk tu ada tak sayap dia? Ada. Seberat sayap nyamuk, maknanya ringan sangat. Nescaya Allah tidak tuangkan kepada orang yang kafir satu teguk air pun. Maknanya apa maknanya? Maknanya kita menganggapkan dunia itu sikit sangat, tak perlu sangat, ya tak? Ni tidak perlu sangat. Sebab orang Islam dia ada sifat yang sederhana, kesederhanaan. Hidup dia kerana Allah, semuanya kerana Allah. Ya, diibaratkan kalaulah kita ni menganggap bahawa dunia ini sementara saja. Ad-dunya mazratil akhirah. Ya, dunia ini sementara saja kerana untuk mencari berkatan akhirat. Itu sebab Islam ni walaupun dia kaya, ya, dia akan memanfaatkan. Allah bagi kaya, numpang aja kat dia, menumpang. Nah, Allah bagi kaya, rezeki yang murah, ya, supaya dikeluarkan zakat je. Ya, memanfaatkan kepada orang lain, bukan untuk dia seorang. Ya, tapi boleh dipakai, tak? Boleh dipakai. Nampak? Jadi, apa penjelasan Rasulullah SAW dalam hal ini? Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu. Ba'asiru ma yabqa ala ma yafna. Ya. Daripada riwayat Ahmad dan Ibnu Hakim, sesiapa yang kasihkan dunianya, nescaya ia akan mudaratkan akhiratnya. Dan sesiapa yang kasihkan akhiratnya, nescaya ia akan mudaratkan dunianya. Maka pilihlah akhirat yang kekal atas dunia fana ini. Dunia ni sementara. Sebab tu Hasan Al-Basri, ya, Hasan Al-Basri ni ahli tasawuf, ahli faqih, ya, ahli tauhid. Hasan Basri ni, ya Allah, ya, bajunya koyak rabak, basuh, dijahit bajunya. Dia tak nunjukkan, orang tak tahu dia orang kaya. Hasan Al-Basri, sampai orang tak tahu generasi dia ni orang kaya, keturunan memang kaya raya.
tapi diimpakkan, ya. Ini Hasan Al-Basri, kemuliaannya sangat tinggi. Hingga Hasan Basri ini diceritakan banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan di Hasan Al-Basri. Dan lau kanatid dunya tazinu indahu indallah janaha. Inilah yang diterangkan. Jadilah Hasan Al-Basri ini sangat kuat imannya, ya. Maksud dunia dan akhirat itu, kesimpulan daripada hadis dan firman Allah, dikehendaki dengan dunia itu ialah setiap kelakuan sebelum mati yang tiada memberi manfaat kepada dirinya selepas mati. Pada dunia kita buat dunia ini amalan-amalan untuk akhirat. Jadi ya, nanti kita mati kosong. Nah, ad-dunya ghaniyun. Takut di ulama kata ad-dunya ghaniyun, di dalam dunia dia kaya, wal akhirah fakirun. Bila masuk dalam akhirat dia tak ada duit, tak ada apa bekal. Kat dunia dia kaya, kaya, apa tak ada. Tapi bila dah mati di sana lah jumpa. Kamu ni mat dulu masa kat dunia apa yang tak ada kamu. Tapi kenapa di sini kamu pula masuk, kamu tak ada benda nak dibawa? Fakirun. Kita takut, ya. Jadi kita amalkan dunia, niatkan kerana Allah, kita buat kerana Allah, semua insya-Allah kita mendapat sumbangan Allah di hari akhirat. Jadi setakat itu perkongsian kita, mudah-mudahan ya. Dia adalah maksud hubibu ilayya mid dunyakum salasun at-tayyibun wan nisa'u waju'ilat qurratu aini fi shalah. Riwayat Ahmad dan Ibnu Hakim. Apa dia kata? Diberi kesukaan kepadaku tentang duniamu itu 3 perkara. Pertama, bau-bauan yang wangi. Kedua, perempuan yang cantik. Ketiga, dijadikan mataku sejuk di dalam sembahyang, seolah-olah melihat Allah. Itu yang cantik juga. Ya, ini 3 perkara. Ya, kata dikatakan di sini kepadaku. Jadi diberi dunia ini, semasa di dunia ada 3 perkara. Pertama, bau wangi. Bau wangi ini kita senang hidup kat dunia. Ya, kesana sini ada sahabat, kesana sini hidupnya senang, kerabat baik semua. Ya, bau-bau wangi umpama. Yang keduanya perempuan. Kita dapat isteri yang soleha, dapat anak-anak yang soleh dan soleha. Yang ketiganya apa dia? Di dalam sembahyang kita tenang, mudah. Sampai waktu itu sembahyang, tak ada masalah. Yang payah ni, Allah, nantilah dulu. Aku sembahyang juga lah, walau pukul berapa, sembahyang juga. Pahaman dia. Jadi sebab sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah 3 pagi, ma abdul amal ya Rasulullah? Rasulullah as-salatu ala miqatiha. Sembahyanglah pada awal waktunya. Esok lagi tanya, ma abdul amal ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, as-salatu ala miqatiha. Esok lagi tanya, ma abdul amal ya Rasulullah? Baru 3 perkara dijawab. Pertama, as-salatu ala miqatiha, sembahyang pada awal waktunya. Yang kedua, buat baik kepada pak abawai, 2 ibu bapa. Ketiga, fisabilillah. Berjatuh ketiga fisabilillah. Aku liqauli hadza astagfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.